Tidak kira sama ada anda menjalankan syarikat besar atau memulakan perniagaan kecil, anda pasti pernah mendengar bahawa penjenamaan adalah sangat penting. Kenapa penjenamaan ini penting? Pertama, jenama yang terbaik sebenarnya menyelesaikan masalah paling mudah. Sebab setiap jenama dibina, dicipta berdasarkan menyelesaikan masalah. Bahagian yang paling sukar ialah mencari masalah sebenar yang dapat anda selesaikan oleh jenama atau produk anda. Kadangkala, menyelesaikan masalah jangka pendek yang paling mudah boleh menjadikan kedudukan jenama anda jenama yang hebat. Contoh, apa yang membuatkan sesuatu jenama itu berbeza daripada jenama yang lain? Kita ambil satu contoh. Nasi lemak. Nasi lemak merupakan satu jenama yang tak boleh diubah suai. Apa yang membezakan nasi lemak adalah rencahnya. Cuba kita senarai, apakah rencah nasi lemak? Setiap nasi lemak perlu mempunyai bahan-bahan seperti daun pandan, daun pisang, ikan bilis, telur, sama ada telur rebus atau telur goreng, atau telur mata kerbau, ataupun telur dadar, timun. Ini menjadikan rencah sesuatu nasi lemak yang kita tidak boleh tukar. Paling penting, kita kena bezakan apa itu pemasaran dan penjenamaan. Ramai yang keliru. Izinkan saya rungkaikan. Pemasaran ni seperti seorang lelaki mengajak seorang wanita untuk keluar makan malam. Macam kita ajak dating lah. Branding adalah sebab kenapa wanita itu kata ya, yes atau tidak. Sebab seorang wanita mempunyai pilihan untuk memilih. Kalau lelaki itu personalitinya bagus, kacak, berharta, berbudi, mungkin wanita itu akan memberikan satu keputusan yang cepat. Jika personaliti ataupun karakter seorang lelaki itu seperti seorang yang tidak diminati, dengan pantas seorang wanita mungkin menolak pelawaan lelaki tersebut. Pemasaran dan penjenamaan ada banyak beza. Contoh, bila kata pasal marketing atau pemasaran, kita menjerit saya hebat. Tetapi bila kita berkata tentang branding, ayat-ayat yang keluar adalah saya dengar awak yang hebat. Awak memang hebat. Sebab apa? Jenama ini sebenarnya merupakan apa yang orang kata mengenai kita bila kita tiada di dalam bilik. Sama juga dengan jenama. Setiap jenama perlu ada rencah. Bagi nasi lemak, kita tidak boleh tukar nasi, beras dengan benda yang lain. Dan rencah utama sesuatu nasi lemak merupakan santan. Kita tak boleh tukar dengan susu. Lain rasanya. Sama juga dengan jenama. Setiap jenama perlu ada rencah. Rencah ini yang membezakan antara sesuatu jenama dengan jenama yang lain. Dalam membina jenama yang berfungsi di media digital, 6 langkah perlu anda lakukan. Pertama, asas jenama. Kedua, identiti jenama. Ketiga, kedudukan jenama. Keempat, visual image jenama. Kelima, hero jenama. Keenam, cerita jenama. Asas jenama merupakan fungsi jenama wujud untuk menjelaskan dan menampilkan perniagaan anda kepada khalayak umum. Jenama anda harus jelas tentang apa yang anda lakukan dan bagaimana anda menyelesaikan masalah. Solusi dan transformasi yang dilakukan bila berinteraksi dengan jenama anda. Ini menjadikan asas untuk membina jenama anda. Identiti jenama adalah komunikasi mesej dan gambaran dari syarikat. Tawaran yang jenama ingin tunjukkan kepada pelanggan atau bagaimana ia mahu dikenali oleh pelanggan mereka. Identiti jenama harus menjadi mesej yang konsisten
yang dapat diterima oleh pelanggan. Kedudukan jenama menggambarkan bagaimana sesuatu jenama itu berbeza daripada pesaing. Di mana atau bagaimana jenama itu berada di fikiran pelanggan. Strategi kedudukan jenama penting dalam fikiran pelanggan agar mereka dapat melihat jenama dengan cara yang lebih tepat. Imej jenama adalah persepsi pelanggan mengenai jenama dalam fikiran pelanggan. Janji yang dialami oleh pelanggan dan bukan apa yang dicadangkan oleh syarikat. Syarikat harus bekerja keras untuk menunaikan janji dan menterjemahkannya ke dalam pengalaman pelanggan secara konsisten. Pelanggan ideal adalah seorang yang mendapat keuntungan dari jenama, produk atau perniagaan anda. Ia boleh didefinisikan sebagai seorang yang paling ingin anda sasarkan dengan pemasaran dan promosi anda. Cerita jenama adalah naratif yang merangkumi kredibiliti, fakta dan emosi perasaan yang diciptakan oleh jenama anda. Perkara yang mempengaruhi jenama anda termasuk harga, sejarah, kualiti, pemasaran, pengalaman di kedai, tujuan, nilai, lokasi dan yang paling penting, apa yang orang lain katakan tentang jenama anda.